Aisyah radhiyallahu sami'tu Mu'azata qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin, adakah Sayyidina Nabi SAW berpuasa pada 3 hari setiap bulan? Qalat na'am. Qultu min ayyihi kana yasum, hari apa? Qalat kana la yubali min ayyihi sama. Nabi tak kira hari apa pun. Kalau 3 hari, 3 hari itulah. Kena hari Sabtu, Ahad, Isnin, Sabtu, Ahad, Isnin. Nah, Selasa, Rabu, Khamis, Selasa, Rabu, Khamis. Nah, gitu maksudnya. Jadi sulasa tu boleh baca 2, no? Boleh baca salasa, baca sulasa. Afsahnya salasa. Ini yang ambil daripada Syekh Imad Ifat radhiyallahu anhu. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Hari Ashura adalah hari yang mana puak Quraisy berpuasa pada hari tersebut pada zaman jahiliyah. Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. 10 Muharram. 10 Muharram. Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bi siyamihi. Dan bila mana Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah ketika hijrah, Nabi berpuasa dan mengarahkan sahabat untuk berpuasa. Jadi pada permulaan puasa Ashura wajib. Wajib. Falamma ufturida Ramadan, bila mana difardukan Ramadan, kana Ramadanu huwal faridah, maka Ramadan menjadi puasa faridah. Wa turika Ashura, maka ditinggalkan Ashura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa nak puasa, siapa tak puasa sudah. Tapi hari Ashura adalah hari yang sangat berkat. Dan disunatkan berpuasa pada hari tersebut untuk kita tausiah 'alal 'iyal. Kita memberikan keluasan kepada keluarga kita, khususnya pada isteri kita. Beli barang kemas ke, beli jam mahal sikit ke, cincin mahal ke, ataupun buat makan masak ke, macam orang Cina apa. Tapi buat makan masak lah, maksudnya bawa pergi kedai mahal sikit hari tu, candlelight malam. Jadi apa ni, bagi seronok hari tersebut, hari Ashura. Dan apa ni, disunatkan juga pada ketika tersebut kita buat apa? Jumpa anak-anak yatim, sapu kepala dia. Sapu kepala anak yatim. Anak yatim ni kecil, no. Hak besar-besar dah yatim, sapu kepala, dia sepak kepala kita. Hak kecil-kecil lah, anak yatim yang tidak balik lagi, baru dia yatim. Lepak dia nama yatim, lain kira. Sapu kepala dia, sapu kepala, kemudian bukan sapu saja, no. Dia pergi jumpa, panggil anak-anak yatim semua, pergi sapu kepala. Sapu sambil suar lah, sapu saja. Sapu suar lah poket tu sikit. Jangan RM2 kan. Orang-orang RM20 buang dalam poket. Sambil sapu, sambil bubuh duit. Bagi dia seronok pada hari tersebut. Kerana hari ini adalah hari yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, katanya puasa juga pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam juga berpuasa pada hari tersebut. Dan hari tersebut adalah hari yang mana istawat judi ala safinah. Safinah ala al-judi. Istawat as-safinatu 'ala al-judi. Maksudnya safinah Nabi Nuh alaihi salam terdampar ataupun mendarat di atas bukit Judi pada hari Ashura. Maka maksudnya disunatkan bagi kita kalau dapat benda-benda yang menyeronokkan, sunat kita puasa. Itu maksudnya. Jadi menyelamatkan kita daripada bala, maka sunat kita puasa. Itu maksudnya. Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam berpuasa bersyukur pada Allah pada hari tersebut. Dan hari tersebut adalah hari 10 Ashura. Dan 10 Muharram, no? Dan hari tersebut juga Allah Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala melahirkan Sayyidina Isa dilahirkan pada hari tersebut. Nabi Allah Adam alaihi salam diterima taubatnya pada hari tersebut. Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan daripada perut, dikeluarkan daripada perut ikan paus tadi pada hari tersebut. Dan juga hari tersebut jugalah kaumnya bertaubat kepada Allah Ta'ala, diterima taubat kaum Nabi Yunus alaihi salam. Dikeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam daripada dalam telaga juga pada hari Ashura. Jadi hari itu hari-hari yang hebat, hari yang besar-besar. Nabi-nabi pun melalui kisah-kisah yang hebat. Malah diceritakan dalam riwayat mengatakan bahawa semut dan binatang-binatang di dalam hutan juga berpuasa pada hari Ashura. Mereka tidak makan pada hari Ashura. Diriwayatkan begitu.
Tapi kalau kita tengok hari Ashura, semut kita duk main lagi, duk makan gula, dia tak makan, dia pun ambil balik ya. Dia tak makan gula terus waktu tu. Tapi kalau kata tengok duk ayam banyak, betul dia pun duk sudut tu macam dengan orang dalam rumah tu lah. Jenis tak puasa. Faham tak? Semut pun tak puasa sekali. Orang dulu kata para ulama memang diceritakan semut-semut tidak berpuasa, semut-semut berpuasa, binatang-binatang dalam hutan pun berpuasa pada hari tersebut. Jadi kalau nak masuk hutan, takut rimau banyak, masuk hari Ashura. Rimau kata dapat aku bunuh hang dulu, simpan kau puasa lagi lah. Baik. Jadi apa ni, tu kelebihan hari Ashura. Baik, bab masalah buat bubuk Ashura macam mana pula? Buat bubuk tak ada masalah. Cuma jangan sandar kepada ini adalah perbuatan Rasulullah SAW. Itu ya tak pilih. Memang hadis disebutkan oleh Imam Bajuri, hadis itu maudhu. Kenaan kata dikumpulkan makanan apa semua kali itu, hadis maudhu. Ya betul, tak ada masalah tu. Cuma Imam Bajuri tak kata pula boleh buat makanan pada hari itu. Ada tak masalah kata haram buat makanan pada hari itu? Tidak ada masalah buat makanan. Buat Ashura buat api macam mana pun. Orang Kelantan buat Ashura buh daging. Orang Kedah buat Ashura buh apa ni, pisang, kacang, lagi tepung, dan sebagainya. Orang mana lagi? Dia ada beza lagi kan? Buat Ashura tempat lain? Kelantan dan Kelantan. Kelantan berempah kan? Kelantan berempah. Jadi masing-masing. Maksudnya orang Kelantan masa apa ni duduk atas kapal Nabi Nuh tu. Dia pun duduk bagian rempah kan. Rempah gitu. Orang Kedah bagian duduk jaga pisang rumah. Tuan pisang pun. Hala kuliah nak bagi makan orang, bagi sedap tak ada masalah apa. Bagi maneh hari sebut. Sebab tu kita buat maneh-maneh. Nak bagi gembira maneh. Kan buat masam kot. Hari masam. Hari Ashura hari gembiraan. Maka Nabi Muhammad kata kami yang patut gembira pada hari tersebut. Nabi Musa diselamatkan. Dia tanya pada Yahudi kenapa puasa pada hari Ashura. Hadzal yaum najjallahu Musa alaihi salam. Hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa AS. Maka Nabi kata, Nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih awla untuk menyambut dan juga bergembira dengan Nabi Musa daripada kamu. Karena kamu mengaku kata kami ikut Nabi Musa. Kalau kamu ikut Nabi Musa, kamu kena ikut aku. Ikut Rasulullah. Kata ikut Rasulullah. Nampak tak? Jadi kami lebih awla untuk bergembira dengan Nabi Musa. Maka kami mengambil perkara tersebut. Dalil daripada dia. Jadi nak abang kata Nabi SAW mengakui perbuatan mereka buat tu. Mereka gembira pada hari tersebut, gembira mereka dengan berpuasa juga pada hari itu. Kita puasa dengan ikut Rasulullah SAW. Kemudian kita makan dan sebagainya pun tidak ada masalah apa. Jangan duk buat bid'ah, duk kata bid'ah dalalah lah apa semua, buat bubuk Ashura pun bid'ah. Time makan dia ada. Tu gram tu. Jamu makan kan. Boh dah hidung tu dah. Ni kata orang yang terlalu syadid dalam agama ni bermasalah. Bermasalah. Benar banyak benda yang dia akan jadi haram semua. Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidina Al-Qamah, aku bertanya pada Sayyidina Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyami syai'a? Adakah Rasulullah mengkhususkan hari tertentu untuk berpuasa? Qalat kana amaluhu dimatan. Nabi SAW kalau beramal dengan satu benda maka Nabi akan berterusan. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah SAW yutiqu. Siapa yang mampu untuk buat macam Rasulullah buat? Maksudnya pun takkan mampu buat macam Rasulullah buat. Itu maksudnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya Rasulullah SAW wa indi imra'atun. Rasulullah masuk bertemu denganku dan kemudian ada seorang perempuan ketika itu bersama denganku. Faqala man hadhihi? Nabi tanya siapa perempuan tadi? Qultu fulanatun la tanamul lail. Itu adalah perempuan yang mana tak pernah tidur malam. Maksudnya selalu beribadah pada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata apa? Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kalau kamu nak buat amalan, buat yang sekadar kamu mampu. Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Maksudnya Allah Taala tidak akan tamallu. Maksud dia apa? Maksud dia? Nak buat terjemah apa? Maksud Allah tidak akan terjemah macam mana? Kalau tamallu ni kalau atas bahasa kita, maksudnya Allah Ta'ala tidak akan kalau kamu berpaling pada Allah Ta'ala, maka Allah akan berpaling pada kamu. So Allah tidak akan berpaling pada kamu sehinggalah kamu berpaling pada Allah. Faham tak? Itu maksudnya. Tapi bukan berpaling ni maksudnya Allah berpaling, gitu maksudnya. Maksudnya memberi rahmat kepada kamu. Maksud kalau kamu nak rahmat kepada Allah Ta'ala, terus dengan rahmat tu Allah Ta'ala akan sentiasa beri rahmat kepada kamu.
Tapi kalau kamu lari pada rahmat tersebut, Allah Ta'ala tidak akan beri kepada kamu. Wa kana ahabba zalika ila Rasulullah SAW alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Yang Rasulullah SAW suka kepada para sahabatnya, yang Nabi suka adalah alladhi yadumu alaihi sahibuhu, yang mana orang yang melakukan perkara tadi berterusan melakukan perkara tersebut. Yang berterusan itu lebih disukai Rasulullah pada banyak tapi kemudian tinggal. Wa sa'altu Aisyah an Abi Salih qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Umma Salamah radhiyallahu anha ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Perkara apa yang paling Rasulullah suka dalam amalannya? Yang sedikit tapi yang berterusan walaupun sedikit. Dima wa in qalla. Nah, seterusnya an Amr bin Qais annahu sami'a Asim bin Humayd qala sami'tu Auf bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka summa tawadda'a summa qama yusalli. Aku bersama dengan Rasulullah pada satu malam. Rasulullah bersiwak, kemudian berwudu, kemudian bangun untuk menunaikan solat. Faqumtu ma'ahu fabada'a fastaftaha al-baqarata fala yamurru bi ayatin rahmatin illa waqafa fasa'ala. Dan kemudian Nabi mula membaca Al-Baqarah. Baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Kemudian Nabi bila lalu, tidak akan Nabi lalu pada ayat rahmat, melainkan Nabi akan berhenti dan berdoa kepada Allah. Ini sunnah. Sebab tu bila kita dengar ayat tu imam baca Alaisallahu bi ahkamil hakimin, sunat jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Nah, jawab bala, jawab na'am kapiak terus. Nah, Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala itu maha bijaksana? Na'am. Na'am maksud dia ya, bukan. Kapiak terus waktu tu. Nampak nah? Lepas tu jangan jawab na'am, jawab alaisa bala. Ni bala wa ana ala dhalika minasyahidin, bahkan kami bersaksi dengan apa yang dibaca oleh imam tadi. Jawab gitu. Dan kemudian sebab tu Nabi puji kepada golongan jin. Dia mendengar ayat, ayat apa? Surah Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dijawab oleh jin. Kami tidak ada nikmat yang Allah Ta'ala, tidak ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kami yang kami akan dustakan. Maka Nabi puji golongan jin, kerana setiap lalu ayat dia akan jawab. Menjawab dengan ayat, maksud memahami ayat tersebut. Ni duk diam, tak faham apa. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwaz. Tidaklah Nabi melalui ayat azab melainkan Nabi akan berhenti kemudian akan memohon perlindungan daripada Allah daripada azab tersebut. Summa raka'a, kemudian Nabi rukuk, famakasa raki'an biqadri qiyamihi, kemudian Nabi rukuk Nabi tadi panjang macam Nabi berdiri, macam kita bersarah sebelum ni. Wa yaqulu fi ruku'ihi, Nabi sebut subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Summa sajada biqadri ruku'ihi, kemudian Nabi sujud. Dia tak sebut i'tidal. Maksudnya ma'ruf lah benda tu. I'tidal tu ma'ruf dah semua, tak perlu cerita. Cuma cerita tempat yang perlu dibaca yang panjang tu. Wa yaqulu fi sujudihi subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Summa qara'a Ali Imran. Kemudian dia pun Nabi SAW membaca surah Ali Imran. Summa suratan yaf'alu mithla dhalik. Kemudian surah baca. Surah An-Nisa pada rakaat ketiga semayang yang kedua tu kan. Surah Nisa pada surah Al-Maidah pada solat yang rakaat yang keempat semayang tersebut. Gitu maksudnya. Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. 5 minit kita baca, kita berhenti. 44 tu, bab 44. Esok dah nak habis ni. Boleh tahan juga ni. InsyaAllah. Baik, annahu sa'ala Umma Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan bacaan Rasulullah. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh kepada Ummu Salamah, macam mana bacaan Rasulullah? Rasulullah kalau baca, Nabi akan baca dengan menjelaskan huruf itu satu persatu. Bukan gitu, tak ada. Nabi baca dengan bismillahirrahmanirrahim satu-satu. Ba sebut, sin sebut gitu, maksudnya daripada makhrajnya sebab.
عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا. Nah, Nabi bagaimana bacaan Rasulullah? Nabi baca dengan mad, dengan bacaan yang panjang. Maksudnya begini, kata Syekh Yusri, bacaan panjang ni banyak bacaan Warash. Warash banyak baca dengan panjang. Jadi kemungkinan bacaan dalam hadis ni mungkin Warash akan mengambil dalil daripada sini lah. Yang qiraah Warash akan mengambil daripada riwayat ini. Baik. An Abi Juraij, an ibni Abi Mulaikah, عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين satu gitu maksudnya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma Nabi baca dengan satu. An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajhar. Adakah Nabi baca dengan slow ataupun Nabi baca dengan kuat? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Nabi buat dua-dua. Kadang-kadang Nabi baca dengan perlahan, kadang Nabi baca dengan kuat. Fa qultu alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'ah. Alhamdulillah yang menjadikan, syukur pada Allah yang menjadikan satu perkara tadi keluasan. Sebab tu bila seorang lelaki jumpa dengan Sayyidina Imam Ahmad radhiyallahu anhu menulis Kitabul Khilaf. Itu kitab khilaf. Tajuk dia Kitabul Ikhtilaf. Jumpa Imam Ahmad. Kata, Imam, ini kitab yang saya tulis berkenaan ikhtilaf para alim ulama. Kata Imam Ahmad, la tusammihi al-khilaf atau Kitabul Ikhtilaf, lakin tusammihi Kitabus Sa'ah. Namakan kitab ni kitab keluasan. Maksudnya nak abang kata ikhtilafu rahmah wa sa'atun, luas bagi umat. Faham itu no? An Abil Ala Al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat kuntu asma'u qira'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail wa ana ala arishi. Sayyidina Ummu Hani kata apa? Aku mendengar Rasulullah membaca Al-Quran pada malam hari. Wa ana ala arishi, dan aku dalam keadaan tidur di atas katilku pada ketika tersebut. Faham? Nabi baca dengan jahar, maksudnya baca sedikit jahar, bukan baca kuat sampai mengganggu orang tidur. Sebab mengganggu orang tidur haram hukum dia. Kita baca Quran ganggu orang tidur, haram. Apatah lagi lah baca mengganggu orang sembahyang, lagi lah teruk lah. Kalau tidur pun tak boleh, kita ganggu, lagi orang tengah solat kita baca Quran kuat-kuat. Jadi kalau tengok orang tengah sembahyang atau sembahyang sunat sekalipun, perlahankan bacaan kita. Bagi kita dengar kat telinga kita cukup. Sayyidina Ummu Hani dengar bacaan Nabi tadi dengan nikmat. Seronok dengar bacaan Nabi kerana Nabi suaranya merdu. Nabi, kata Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi-Nabi tidak diutuskan oleh Allah Ta'ala melainkan berwajah cantik dan bersuara merdu, dan bertubuh badan yang cantik. Itu antara khususiat para Nabi Allah, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fath wa huwa yaqra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta Rasulullah pada hari Fath, pada hari pembukaan. Nabi baca apa? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi baca ayat tersebut. Ayat ni lah ketika mana Sultan Murad II, ketika mana isterinya mengandung Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad dia selalu baca Quran, setiap hari baca Quran. Dan hari lahir Sultan Muhammad Al-Fatih, bacaan dia sampai pada surah Muhammad, baru habis surah Muhammad dan masuk inna fatahna laka fathan mubina, masuk surah Al-Fath. Jadi Muhammad Al-Fath, maksud Muhammad Fatih, nampak tak? Beranak Sultan Muhammad Fatih waktu tu. Itu sebagai isyarat, kata Muhammad ni lah akan membuka kota Konstantinopel nanti. Nampak tak? Semua ni wali-wali semua. Sultan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya buka dalam kitab, ada sahabat kita tunjuk kitab dari Rihlah Habib Al-Syekh Ibni Muhammad Al-Habshi radhiyallahu an. Rihlah dia daripada Syam ke Mesir dan kemudian ke Istanbul. Antara rihlah dia pergi ke Hagia Sophia.
Di Ayah Sofia tu ada lagi kesan karamah Al-Imam Sultan Muhammad Al-Fatih. Kesan karamah dia ada lagi, iaitu tetapkan pedang dia dalam Ayah Sofia. Ada satu tiang yang ditetap oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya pun tak perasan. Kita silap tak baca kitab tu dulu. Kita pergi cari ayat tu dulu. Kesan tu masih kekal sampailah. Pedang Sultan Muhammad Al-Fatih ditetap dan putus tiang tersebut. Tiang Ayah Sofia ni kalau kamu pergi tengok, sok-sok tiang balak, batu lah tu, batu marmar tu. Dia potong dengan pedang dia, putus dua pedang tersebut. Dan masih lagi ada kesan tetakan tersebut. Dan ada satu pintu di Ayah Sofia, kata pengarang dalam kitab tersebut, katanya pintu tersebut bila Sultan Muhammad Fatih nak masuk, golongan qisis atau golongan padri waktu tu nak tutup pintu tadi. Tak bagi Sultan Fatih masuk. Dia nak masuk, tapi mereka nak tutup pintu tu, tak bagi dia masuk melalui pintu. Pintu tu tak boleh tutup sampai hari ni, tak boleh tutup. Nak tutup tak boleh. Dia kerah sampai lah tak boleh tutup pintu tu. Dan Sultan Al-Fatih masuk melalui pintu tersebut. Nampak tak? Dia kata karamah Sultan Al-Fatih. Dia pun wali, ya? Patutlah boleh buka. Nah, kita tak wali mana betul kalut nak buka Palestin, ya? Palestin. Buat maksiat banyak, kan? Kutuk wali-wali ni, kutuk wali ni, buat pecah belah ni, buat parti politik baru pula dan sebagainya. Qala fa qara'a wa rajja'a, kan? Dan kemudian apa dia? Kemudian dibacakan warajja'a, kemudian diulang tarji', kan. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadtu lakum fi dhalika as-sawt atau qala al-lahn. Apa nak? Dia kata laula an yajtami'a an-nasu alayya. Kalau takut tidak aku bimbang kerana orang nanti akan pakat mai dengar. Aku duk baca ayat tu tarji' tadi dengan sedap tu. La akhadtu lakum fi dhalika as-sawt. Aku akan bawa kamu tunjuk macam mana Nabi baca. Inna fatahna laka fathan mubina. Sedapnya Nabi baca tu, aku boleh nak ulang balik. Tapi aku takut nanti orang bakal main kumpul duduk kat aku pula. Jadi aku tak mau ulang. Nanti dia kata gitu maksudnya. Faham tak? Hadis yang seterusnya, an Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi bumi-bumi yang kita sebut tadi ni kena pi noh. Kalau ada duit lebih tu pi lah. Kita pun kira orang bawa kita pun tak lah pi kan. Kalau ada duit pi ke sana. Sebelum pi tu baca kitab-kitab ulama-ulama tulis, kerana mereka akan tulis benda yang kita kadang-kadang jarang jumpa benda tersebut. Tidak ditulis dalam kitab-kitab biasa. Tulis oleh para alim ulama yang memahami perkara tersebut. Dan hebatnya Sultan Al-Fatih ni, kita tengok kalau kita pergi ke negara Istanbul, kita nampak kesan lama yang disimpan pada zaman Rom lagi dia ada lagi. Tak dibuang langsung oleh Sultan Al-Fatih kerana dia ni sangat mementingkan sejarah. Itu kalau puak-puak Mustasyadidin ni pegang negara, habis lingkup habis semua barang-barang. Lingkup habis semua dia buang habis. Nah. Sultan Al-Fatih tidak buang Hippodrome. Itu tempat zaman Rom dulu ni. Tiang hak di Amerika hak besar tu, hak dia kata Freemason punya tu. Lambang Freemason semua tu. Tidak dibuang oleh Sultan Al-Fatih. Nah. Kenapa? Sebab nak bagi kesan, nak bagi orang bakat tengok. Nah, ni kesan-kesan lama. Ni sejarah mana boleh buang. Nah. Dalam Ayah Sofia ada lagi tiang yang mana tempat puak Kristian duk buat khurafat. Tak jari, ibu jari dalam tiang tu, lepas tu pusing, lepas tu niat apa-apa nak niat. Tidak dibuang tiang tadi. Sultan Al-Fatih walaupun dah jadi masjid. Kenapa? Untuk kekalkan tempat ni untuk menghormati puak-puak Kristian tadi. Nah. Mai kalau kita noh aja tak ada ilmu ni, dia runtuh buat masjid baru. Nah. Buat masjid baru, kalau dah hipotesis runtuh habis semua ni, semua syirik khurafat ni. Ni semua melatih orang untuk menjadi syirik. Kita membiarkan tempat-tempat syirik ni jadi syirik. Syirik bid'ah, dalalah, finnar. Semua masuk neraka habis. Karena itulah Mekah jadi gitulah ni. Tidak ada tempat sejarah di Mekah. Nah, tu pun makam Nabi dia nak buang. Makam Nabi nak pindah tempat lain. Nampak tak? Ni orang-orang yang bodoh sejarah orang ni. Dan duduk di Madinah, Mekah kita pun tak faham. Balik mengaji apa kita pun tak tahu. Nah. Jadi kalau duduk di sana kita pun heran tengok kenapa nak kena buang tempat-tempat. Apatah tempat-tempat Nabi SAW. Sebab tu kalau Turki Uthmaniyah dulu ketika duduk di Mekah, masa zaman Turki Uthmaniyah, mereka sangat ambil berat berkenaan tempat Nabi sembahyang, semua mereka ambil berat. Dijaga tempat-tempat tersebut. Zaman Turki Uthmaniyah dulu. Kerana mereka kekal lama, kerana adab mereka dengan para alim ulama, adab mereka dengan Rasulullah SAW, sangat beradab kerajaan Turki Uthmaniyah. Nampak tak? Belakang tu je terlipa dengan dunia. Dan Gabner lepas tu yang terlalu gila dengan dunia sebabkan jatuh kerajaan pada ketika tersebut. Sebabkan orang keliling. Nah, raja-raja zaman tersebut, ya ada raja yang teruk, yang Turki yang terakhir. Sebelum tu semua wali-wali besar semua. Daripada Osman Ghazi sampai Sultan Muhammad Al-Fatih tu semua tu wali besar tu. Semua tu wali semua. Sulaiman Qanuni semua tu. InsyaAllah kalau baca cerita mereka, tidak ada misal.
patutlah Allah Ta'ala bagi kerajaan kepada mereka yang sangat lama. Kerajaan Turki Utsmaniyah antara kerajaan yang lama yang memerintah dunia Islam. Dan adab mereka dengan Rasulullah sangat hebat. Kita tengok di Tok Kapi, istana Tok Kapi, dalam bilik tempat disimpan barang-barang Rasulullah, dibaca Al-Quran 24 jam sehari. Beratus tahun dah baca Quran gitu. Orang hidup baca, bukan pasang Masyari Rashid Al-Alfasi, bukan pasang keset, pasang CD, tidak. Orang hidup baca beratus tahun, begitu keadaannya. Kecuali kita zaman Kamal Atatürk kot berhenti sat. Mungkin dia buang sebab tak mau dengar Quran. Lepas tu sambung balik bacaan. Bacaan tadi bersambung ribu tahun, daripada zaman Sayyidina Muhammad Al-Fatih sampai sekarang. Bayangkan, bilik tadi tidak berhenti baca Quran 24 jam. 24/7, 24 jam seminggu. Faham ke tak faham bahasa Inggeris ni? Bukan 7-Eleven. Baik. Itu maksud dia. Abang kata berkat dan mereka cukup jaga. Malah sultan-sultan ni sangat menjaga adab mereka bila masuk dalam maqam tempat Nabi SAW, jasad Nabi, tempat janggut Nabi, dijaga sungguh. Tunduk kepala. Sultan Sulaiman, Sultan Ahmad buat masjid biru. Dibuat tali khas di depan pintu masjid. Dia buh macam besi panjang, lepas tu dia buh gitu, besi dia. Nah, kita tanya kenapa buh besi tu? Besi tu kenapa ada besi dekat tiang, dekat pintu nak masuk masjid. Pintu nak masuk dalam kawasan, pintu gerbang nak masuk dalam kawasan masjid biru, Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmad tadi ni. Kenapa ada tali besi panjang, lepas tu jadi gitu tali dia. Kerana Sultan Ahmad kalau datang ke masjid naik kuda. Kalau naik kuda, dia nak hormat dengan masjid, dia takut terlupa, maka dia letakkan tu sebab nanti dia akan tunduk tuih kalau duduk depan tu. Tu dia sampai terang tu. Punya jaga akhlak depa, adab depa dengan masjid. Ni khalifah-khalifah zaman tersebut. Tu Allah tak angkat depa. Nak pilih pemimpin, pilih gitulah. Hak beradab nah. Bukan hak biadab. Dan bukan hak jenis baru tubuh. An Qatadata qala ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhani. Nabi sebut tidak diangkat oleh Allah Ta'ala para nabi illa hasanal wajhi, kecuali kalau wajah, melainkan wajahnya cantik, hasanal sauti, dan juga suaranya sedap. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal saut wa kana la yurajja. Nampak tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kamu juga adalah wajahnya cantik dan suaranya sedap. Wa kana la yurajja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melagu-lagukan. Saudara baca Quran tidaklah melagu-lagukan sampai keluar daripada tajwid. Tu tak boleh. Melagu boleh, tapi jangan keluar daripada tajwid. Bismi tu berdia tu. Tu nak buka pintu apa ni, do re mi fa sol la ti do kan. Dia kena baca baik kena, lagu dia tu baik kena bagi elok. Tu tak apa. An Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kadang-kadang boleh didengar bacaan tadi man fil hujrah, yang ada dalam hujrah, wa huwa fil bait, yang mana Nabi duduk dalam rumah, orang duduk dalam bilik boleh dengar. Nabi duduk dalam rumah, orang dalam bilik-bilik tu boleh dengar Nabi baca. Nak baca jahar. Nabi baca dengan kuat. Nampak tak? Allahu Akbar. Boleh kita baca satu bab lagi? Satu bab nak bagi perhabis esok ni. Doa dah bagi perhabis ni. Babu maja'a fi buka'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan tangisan Rasulullah. Tangisan Rasulullah ni, tangisan ni ada banyak jenis. Ada tangisan rahmat. Ada tangisan takut. Ada tangis dengan tangisan kecintaan. Ada menangis dengan menangis kegembiraan. Ada menangis dengan menangis apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, sedih. Ada menangis buat-buat. Ada juga menangis air mata buaya. Janganlah letak jawatan. Apa tak lupa kan. Sonok balik. Saya tak kata kat siapa. Kan? Boleh faham tak? Jadi buka rahmah ni kadang-kadang mak sebab rahmat dengan anak dia dan sebagainya, maka menangis mak tadi. Anak rindu dengan mak bila jumpa balik Mesir, lama tak balik, jumpa mak menangis.
Atau orang panggil buka usyauq, menangis kerana rindu. Bukan takut. Nah, bukan cuma tu takut pula, tu takut. Sebab takut sepak kan. Jadi macam-macam jenis tangisan. Ada tangisan penipu ni, buka ukazib, disebut juga oleh imam. Buka ukazib maksud tangisan penipuan. Saya saja buat teriak. Nampak nah? Yang ni lah tangisan buat-buat ni, tangisan yang boleh menyebabkan dosa. Kerana buat-buat teriak. Nampak nah? Allah. An Abdullah bin Syaqir radhiyallahu anhu an abihi, yani Sayyidina Syaqir, Sayyidina Abdullah ni sahabi nah. La. An Mutarrif wa huwa ibnu Abdullah. An abihi zabda Abdullah bin Syaqir. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku datang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah tengah solat, wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Dan aku mendengar pada ketika tersebut kuatnya Nabi menangis tadi, seolah-olah nampak macam dalam bahagian badan Nabi SAW sedang menggelegak, seperti mana gelegaknya dalam air panas di dalam bekas. Macam bunyi tu, bunyi macam bunyi dalam perut Rasulullah SAW, bunyian tersebut. Kerana Nabi terlalu menangis pada ketika ini. Yang nak menangis ketika dalam solat, kalau lebih daripada 2 huruf batal solat. Tu bawa ayat tu. Nak batal tu. Ya, jangan lebih. Jangan duk keluar suara. Kak. Tu bukan suara. Tu tarik hingis nak masuk. Tapi kalau masin dah pula. Tu pun batal juga sebab kita dah kira makan kan. Kalau kita tarik masuk balik dalam mulut. Dan kalau zakat duk sebab suara ni dia kena keluar, dia kena mulut buka. Itu baru kira suara. Dia kalau bunyi dah ni tidak batal. Nampak tak? Sebab suara ni adalah gabungan daripada temuan mulut dengan udara yang keluar daripada perut, kemudian bertembung di wallahualam. Buat pala pula lagi. Doktor ramai kau ni. Buat pala pula orang ni. Gitulah maksudnya. Tapi dia keluar daripada perut lah. Suara keluar daripada perut. Kemudian bertembung dengan peti suara tu, keluar suara. Ni orang panggil ni ajaib. Allah Ta'ala yang lakukan perkara tersebut. Kalau kita cuba buat, tak boleh buat masa tu. Boleh keluar pula huruf-huruf. Setiap bahasa kaum tu pula ada huruf-huruf dia pula. Hebat tu. Siapa yang boleh buat? Allah. Maksudnya, tengok bahasa pun tahu kata yang menciptakan bangsa dan bahasa tersebut adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Maksudnya, hadis yang seterusnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bacakan ayat Quran kepadaku. Faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Aku nak baca Quran pada kamu sedangkan Quran diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Kalau maksud ni satu penghormatan pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi suruh baca Quran di depan Nabi SAW. Tu Nabi dengar. Masya-Allah. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku sangat suka kalau mendengar orang lain pula baca kepada aku. Fa qara'tu surah An-Nisa. Aku pun bacalah surah An-Nisa hatta balaghtu waji'na bika 'ala haula'i shahida. Waji'na bika 'ala haula'i shahida. Bika tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fara'aitu 'ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulan atau tahmilan. Aku melihat air mata Nabi mengalir deras, menangis sampai basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala inkasafati syamsu yawman ala ahdi Rasulillah. Pernah sekali berlaku gerhana matahari pada ketika Rasulullah masih hidup. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka. Nabi solat sampailah kami rasakan bahawa Nabi tidak akan rokok lagi. Punya panjang Nabi sembahyang tadi. Summa raka'a. Batu sunat kalau kita sembahyang kusufus syams dengan kusuful qamar. Sembahyang tu panjang sampai habis kusuf. Baru habis sembahyang. Jadi kalau bacaan dalam yang panjangnya, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kena baca Baqarah sampai habis. Hak tu kalau buat di kampung, sekali tu dia pakai mayang kusuf. Lepas tu tak mau mayang lah. Tu imam ni yang suruh dia. Jam tu orang ni. Dia pun boleh nak tarik yang paling ringkas. Paling ringkas apa dia? Mayang macam biasa, 2 rakaat. Habis tu bagi khutbah.
Nah, macam biasa tu lah. Pernah hak mudah gitu. Kalau kata bagi lain sikit, buatlah 2 rakaat. Tu lain sikit. Tapi mayang baca biasa agak qul huwallahu ahad juga. Nah, habis Fatihah tu qul huwallahu ahad Allahu samad, betul 2 rakaat. Nah, bangkit tu baca pula. Eloknya baca qul ya ayyuhal kafirun lah. Jadi 1 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 4 rakaat. Gitu. Boleh faham tak? Boleh buka dalam kitab fiqh, tengok berkenaan dengan solat gerhana. Yang paling afdal macam Nabi semayang, baca Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Maidah. Buat tu, lepas tu makan Maidah tu. Buat jamuan makan tu. Buat tahlil pun mungkin ada yang mati lah kan. Orang tua matilah semayang. Alhamdulillah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka. Ni bukan kita nak kata yang pingsan dalam sembahyang dengan Rasulullah. Bukan apa ni. Sahabat Nabi pun ada yang pingsan. Sayyidatina Asma binti Abi Bakr radhiyallahu an pun pingsan dalam sembahyang dengan Rasulullah ketika sembahyang kusufus syams. Nabi sembahyang kusufus syams, bila tengah sembahyang tu dalam riwayat dalam Muwatta Imam Malik, tengah sembahyang dengan Rasulullah sembahyang jadi imam, panjang sembahyang Nabi. Sayyidina Asma datang tanya pada Sayyidina Aisyah, sembahyang apa ni? Waktu tengah sembahyang, orang tengah sembahyang dia pergi tanya, sembahyang apa ni? Sayyidina Aisyah, dia sembahyang tunjuk atas. Tengok atas. Dia pun tengok, oh, kusuf. Maksudnya gerhana rupanya. Sembahyang, Allahu Akbar. Pingsan terus. Panjang sangat. Bukan Allah Akbar terus pingsan, taklah. Pasal Allah Akbar mayang, dia kata terlalu lamanya Nabi berdiri sampai aku pingsan. Dah kali orang pula duk jerih muka aku, mengayak. Jadi aku bangkit mayang balik. Pingsan lagi, 2 kali pingsan. Panjangnya sembahyang Nabi SAW. Tapi sahabat seorang tak komplain. Kenapa? Kerana manisnya sembahyang belakang Rasulullah SAW. Summa raka'a falam yakad yarfa' ra'sahu. Summa rafa'a ra'sahu. Bila Nabi rokok, kemudian kami rasa Nabi tak angkitlah kepala. Kemudian Nabi angkat pula kepala, dan kami rasa Nabi tak sujud lagi. Summa sajada, kemudian Nabi sujud. Falam yakad an yarfa' ra'sahu. Summa rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda. Summa sajada falam yakad an yarfa' ra'sahu. Jadi tebak sujud 2 kali. Seolah di sini riwayat ini menunjukkan bahawa rokok sekali. Mazhab Syafi'i ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain Nabi rokok 2 kali. Jadi semua ada hadis. Jangan baca satu kitab bawa keluar hukum terus dengan satu kitab ni. Kitab hadis ni berlungguk. Hadis Nabi ni sejuta. Termasuk qaul, fi'il, takhrir. Jadi kena baca apa habis baru nak keluar hukum. Hak keluar hukum siapa dia? Mujtahid. Kita bukan mujtahid. Ambil daripada mujtahid je lah. Tu baca kitab fiqh. Faham? Ni teruk baca kitab hadis keluar fiqh. Oh, kemah dia. Kita ambil keluar kitab fiqh, kita kata Bulughul Maram. Kita ambil tu Imam Ibnu Hajar susun kitab Bulughul Maram untuk apa? Untuk hukum-hukum kita. Oh, dah dalil rupanya. Mazhab Syafi'i ni dalil dia. Gitu tujuannya. Bukan nak suruh ini pengajian fiqh kita. Kita nak mengaji fiqh, kita akan buka Bulughul Maram insya-Allah. Tu tak kena tu. Sebab kamu bukan mujtahid untuk keluarkan tulis hukum daripada hadis. Kamu kena tengok syarahan ulama. Sebab tu kalau nak lebih terperinci, baca kitab fiqh tu. Faham? Buka kitab fiqh yang ulama susun daripada babul taharah sampai babul jinayah. Tu baru kena. Nampak tak? Ni sistem tak kena, tu jadi pening kepala. Summa sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu wa ja'ala yanfuqu wa yabki wa yaqul. Kemudian Nabi SAW yanfuqu. Maksudnya Allahumma salli salamat. Yanfuqu maksudnya dia macam nafaqah. Maksud nafaqah macam keluar suara tadi. Macam dengkok tu. Itu. Nampak tak? Waya beki dan juga menangis. Yang mana tidak lebih pada 2 huruf. Ni. Maksud menangis ni mungkin tidak keluar suara lah. Maksudnya mungkin dibunyikan saja. Gitu. Mulut tak buka. Wa yaqulu rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Wahai Tuhanku, alam ta'idni, bukankah kamu sudah berjanji ya Allah untuk tidak mengazab mereka sedangkan aku bersama dengan mereka? Kan? Dalam Quran Allah Taala sebut wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dalam Quran dah sebut gitu. Hak ni yang kata para alim ulama, apa maksud ayat ni pada zaman sekarang?
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu mereka selagi mana kamu berada bersama dengan mereka. Baik, kalau ayat Quran digunakan sampai kiamat. Kan? Quran mukjiz sampai yaumul qiyamah. Baik, macam mana dengan ayat ni? Adakah ayat ni hanya pada zaman Rasulullah sahaja? Kan Rasulullah ada pada ketika sebut yang kita zaman Rasulullah senanglah, tidak akan diazab lah. Ni zaman Allah, Rasulullah tak ada. Itu kata ulama, wa anta fihim ay wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim. Maksudnya sunnah Rasulullah diamalkan di kalangan mereka, maka tidak akan turun azab Allah Taala kepada mereka. Nampak tak? Dan juga ayat ni juga hakikah. Wa anta fihim, Rasulullah pun berada bersama mereka. Dalil kata Rasulullah hidup. Nah, Rasulullah hidup dan tidak mati. Nah, kenapa? Mati di alam dunia, berpindah ke alam barzah dan hidup di alam barzah. Maka bila hidup di alam barzah, malah lebih lagi dalam Quran Allah sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Maksudnya bila hidup di sisi Allah Taala pula, dalil kata kalau di sisi Allah hidup, di sisi kita lebih aula hidup. Jadi maksudnya Nabi sentiasa bersama dengan kita. Moga-moga Allah Taala menyelamatkan kita daripada azab. Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Tuhanku, bukankah kamu sudah berjanji ya Tuhanku untuk tidak mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa nahnu nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Nampak? Falamma shalla rak'atain injalatis syams faqama fahamidallaha ta'ala. Bila mana selesai solat 2 rakaat, injalatis syams, inkashafat. Maksudnya ketika sebut selesai dah gerhana matahari tersebut. Faqama fahamidallaha ta'ala. Mana Nabi pun bangun dan duduk di atas mimbar dan berkhutbah, mengucap puji pada Allah, wa asna alaihi, summa qala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan bintang, matahari dan bulan ini adalah 2 tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Dia tidak akan menjadi gerhana disebabkan nak mati orang ataupun kerana hidupnya orang baru. Kerana ni pahaman jahiliah, kalau berlaku gerhana maksudnya ada orang hebat mati pada hari ini. Dan kalau berlaku gerhana, kerana akan lahir orang yang hebat pada hari ini. Gitu. Fa idzan kasafa fafza'u ila zikrillah. Bila mana berlakunya inkisaf, maksudnya berlaku gerhana, maka cepat-cepatlah kamu berzikir, mengingati Allah Taala. Kenapa? Sebab tu disunatkan ketika mana hari, kalau kata berlaku kusufus syam, sunat kita baca ayat-ayat yang mana berkaitan dengan hari kiamat. Kerana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan mungkin boleh berlaku kiamat pada ketika tersebut. Jadi kalau kita masih ingat semayang pada ketika itu, masih tidak berlaku kiamat lagi. Kerana waktu kiamat berlaku, orang tak akan ingat semayang dah. Maksudnya kerana tidak ada lagi orang Islam pada ketika tersebut. Sebab orang Islam tidak akan tengok kiamat. Yang tengok kiamat hanya orang kafir sahaja. Sebab tu kita jangan doa kat kawan-kawan kita bila baru menikah, oh moga Allah Ta'ala bahagiakan kamu sampai hari kiamat. Maksudnya kapiak, faham? Sebab sampai kiamat mana ada orang Islam dah waktu tu. Sampai syurga, tak apa. Sampai syurga. Baik. Allah. Tapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal, berlaku gerhana ketika tersebut. Sayyidina Umar meninggal, berlaku gerhana. Dan hari gerhana kenapa Nabi sebut gini? Kerana hari ini adalah hari kematian Sayyidina Ibrahim, anak Nabi SAW, dengan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah, meninggal pada hari tersebut. Maka orang Quraisy kata apa? Orang kafir pakat kata, hari ini. Orang Yahudi pun pakat kata, hari ini mati anak dia, lepas tu jadi gerhana tu. Maka Nabi nak membetulkan pahaman tersebut, Nabi sebut terus ketika dalam khutbah Nabi SAW. Dan kemudian kita baca sikit lagi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu takhdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Ayman. Rasulullah SAW mengambil anak perempuannya, lahu takhdi. Nah, maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, waktu tu tak meninggal lagi, no? Famatat wa hiya baina yadayhi. Nampak tak? Hak ni kena baca belok hadis ni. Hadis ni bukan maksud mati terus, no. Sayyidatina Ummu
Sayyidatina Umamah. Sayyidatina Umamah ni adalah anak pada Sayyidina Zainab, Sayyidatina Zainab. Sayyidina Umamah ni lah yang Nabi SAW kalau semayang, Nabi akan dukung Sayyidina Umamah. Kemudian Nabi, kalau Nabi akan letakkan Sayyidina Umamah, lepas tu Nabi sujud. Hak ni yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu an, Syekhul Azhar. Dia sebab sorban dia besar, kalau dia nak semayang dia akan letakkan sorban dia. Kalau nak sujud dia akan letak sorban, sebab tadi nak sujud kalau sorban dia besar. Maka orang tanya kenapa Syekh buat gitu. Dia kata wada'tu imamati kama wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam umamatahu. Aku meletakkan imamahku, sorbanku seumpama Nabi meletakkan umamahnya. Ini cucunya, Sayyidatina Umamah. Di Sayyidina Umamah ibnatan lahu takhdi, waktu tu sedang nazak. Kecil lagi waktu tu. Fahtadanaha, dan Nabi SAW pun ambil dan kemudian memeluk Sayyidina Umamah di atas ribaan Nabi. Fa wada'aha baina yadayhi. Kemudian Nabi pun letak di depan Rasulullah. Famatat wa hiya baina yadayhi. Matat di sini bukannya mati noh. Nazak, waktu tu nazak sungguh-sungguh. Sebab dalam hadis ceritakan memang yang disebut oleh ahlul akhbar wal ilm, ahlul ilmi wal akhbar mengatakan Sayyidina Umamah hidup lepas tu. Dia tak mati waktu tu. Nah. Dia hidup lagi dan berkahwin dengan Sayyidina Ali pula, sempat berkahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi umur besar juga lah kan. Wasahat Ummu Aiman. Sayyidatina Ummu Aiman waktu tu menangis sungguh-sungguh. Jadi waktu tu Sayyidina Umamah sakit sampai nazak. Faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah. Maka orang berkata Nabi SAW kata ya'ni an-Nabi. Nabi kata kepada Sayyidina Ummu Aiman, kamu menangis di sisi Nabi SAW. Maksudnya kamu menjerit tadi ni. Sahat maksudnya menjerit. Qalan alastu araka tabki ya Rasulullah, bukankah aku tengok kamu pun menangis juga? Tu aku menangis juga. Tapi Zainab Ummu Aiman menangis dengan sahat, jerit, jerit gitu, cara mesti ada buat. Qala inni lastu abki, kata Nabi, innama hiya rahmatun, aku tak menangis macam kamu menangis tu. Ini maksudnya. Tapi ini rahmat. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Seorang mukmin ini semua keadaan dia dalam keadaan yang elok, yang baik. Inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Apa nak? Inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi. Maksudnya kalau kata apa ni, jiwanya dicabut daripada dirinya sekalipun, tetap juga dia dalam keadaan bersyukur pada Allah Ta'ala. Maksudnya gitu nak abang. Bukan Nabi nak abang atau Nabi larang menangis situ. Yang Nabi larang cara tangisan tu, jangan menjerit-jerit, tu tak dibenarkan. Menangis dibenarkan, tidak ada masalah. Mengalirkan air mata itu adalah benda yang dibenarkan. Teresak-esak itu benda biasa. Orang yang tersayang meninggal dunia, kita menangis sampai teresak-esak menangis. Pekuk kepala dengan bantai, tak ada masalah apa. Dia kata ni haram, astagfirullah, mak kamu akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Tu bodoh. Mak dia mati ingat sekali. Tengok nak edit apa. Dia nak tahan gitu kah? Kau boleh duk masak lagi tom yam. Tak duk sembang lah. Dia akan menangis tu hadhir rahmah. Ini rahmat. So tangisan rahmat. Sebab orang yang tak ada rahmat yang tak nangis ni. Ana Aisyah radhiyallahu yang tak boleh koyak-koyak baju, tak boleh. Menjerit-jerit, menyalahkan takdir, itu tak boleh. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki. Rasulullah SAW mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un adalah saudara sesusu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mencium di antara dua kelopak mata Sayyidina Utsman bin Maz'un. Wa huwa mayyitun. Dalam waktu tu Sayyidina Utsman dah meninggal ketika tersebut. Wa huwa yabki, dan Rasulullah menangis pada ketika tu. Au qala ainahu tuhraqan. Au dia tuhraqan. Waktu ketika sebut air mata Nabi mengalir ketika sebut, ketika mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un. Dan Sayyidina Utsman bin Maz'un dalam riwayat yang lain disebut bila mana wafatnya Sayyidina Utsman bin Maz'un, Nabi SAW mengangkat batu besar diletakkan di atas maqam Sayyidina Utsman bin Maz'un. Jadi ini dalil para ulama kata boleh kita buat binaan di atas kubur para alim ulama. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Dibuat angkat batu besar. Orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah buat begitu? Untuk menanda kubur saudaraku. Lepas ni aku nak lawat senang. Ini kubur saudaraku. Jadi ni ulama-ulama Syafi'iyah mengeluarkan hukum, ulama Hanafiyah sekalipun, Malikiyah sekalipun, maka hukum masalah binaan di atas kubur dibenarkan kalau kubur itu bukan kawasan wakaf. Faham tak? Itu kalau kita pergi ke makam-makam para awliya illah, wali-wali Allah Ta'ala, maka mereka dibina dengan binaan yang hebat. Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Imam Syafi'i, Sayyidina Imam Husain,
Dan imam-imam di Mesir ni, kalau tengok yang binaan di atas kubur, yang menjadi masalahnya, pembinaan di atas kubur ni adalah furuk, hukum dalam hukum fiqh furuk, bukannya hukum usul. Nak mengkafirkan orang, membida'ahkan, mendalalahkan orang sebabkan orang bina atas kubur, ni hukum furuk. Maksudnya masih bincang lagi, adakah hukumnya, macam mana, haruskah, haram, gitu bincangnya. Bukannya kafir, tak boleh. La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Faham kod lain pula tu. Dia ingat kita pergi sembah kubur ke apa? Binaan atas kubur tu hukum furuk, hukum dalam kitab fiqh, tiba-tiba dimasukkan dalam kitab akidah. Ini masalah. Ini permasalahan utama bagi orang yang kurang membaca dan juga belajar dengan para alim ulama. Maka memasukkan hukum furuk ke dalam usul, usul masuk furuk, jadi pening habis orang. Makna tu hukum furuk, bukan hukum usul. Jadi jangan duk berkelahi sampai mengeluarkan orang daripada agama. Apa? Binaan atas kubur tu ya. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, ada seorang ulama kalau kata tak reti baca bahasa Arab, berarti baca bahasa Inggeris. Buka dalam internet, cari masalah TOMB, binaan atas kubur, yang ditulis oleh Syekh Gibril Haddad. Syekh Gibril Haddad ni anak murid Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia tulis bahasa Inggeris. Dia ni pensyarah di Universiti Cambridge. Syekh Gibril Haddad ni ulama besar tu. Pensyarah Universiti Cambridge ke Oxford University. Buka dia punya risalah dia berkenaan dengan binaan atas kubur dalam bahasa Inggeris. Masya-Allah, sangat sedap. Walaupun saya tak pernah nak faham dah. Bila saya baca-baca tu, biasalah, orang boleh semua bahasa ni. Baca, masya-Allah sedap. Nak cakap tak boleh, baca boleh. Saja nak abang. An Anas bin Malik, jangan pandang lekeh sangat kan. Lekeh sangat kita. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala syahidna ibnatan li Rasulillah SAW. Kami menghadiri pengkebumian anak Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha li Rasulillah SAW. Wa Rasulullah SAW jalisun 'ala al-qabr. Rasulullah SAW waktu tu berdiri di atas kubur tadi. Fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Aku melihat Rasulullah menangis pada ketika tersebut. Faqala afikum rajulun lam yuqari fil lailata. Nabi tanya, ada siapa-siapa malam tadi yang tak bersetubuh? Yang tadi. Kenapa Nabi kata gitu? Maknanya Nabi berasa hati dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pada malam Sayyidina Ummu Kulthum meninggal, dia duduk di atas bukit bersama dengan jariyahnya, hamba perempuannya, dan dia berjimak dengan hambanya di atas bukit tersebut. Maksudnya Sayyidina Uthman ada hamba tak ada masalah maksud dia milik pada Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Maka Sayyidina Uthman pergi bersama dengan hamba tersebut. Dalam keadaan Sayyidina Ummu Kulthum sakit pada ketika tu. Maka pada ketika sakit Sayyidina Ummu Kulthum, dan malam tu dia meninggal. Jadi sebab tu bila esoknya Nabi tanya, ada siapa-siapa ada yang tak bersetubuh semalam? Maka dia yang untuk menurunkan jasad anak aku ni ke dalam. Nampak tak? Sayyidina Uthman tak boleh kan? Dia tak boleh sebab Sayyidina Uthman buat semalam. Sayyidina Uthman bersetubuh semalam. Dia kata Nabi SAW mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh orang. Nampak tak? Dia kata dalil Nabi mengetahui perkara ghaib. Bersetubuh ni perkara yang tersembunyi. Nabi boleh tahu. Dan Nabi bagi syarat ni. Afikum rajulun lam yuqari fil lailata. Qala Abu Talhah ana. Dan Abu Talhah kata, saya Rasulullah, semalam saya tak bersetubuh. Qala inzil. Jangan inzal lain. Inzil. Mau nak turun lagi, inzal yasta. Gelok. Nak turun bah, dia bak kat manubah kan. Ana aiz inzal. Elok. Kacau bilau ni. Kalau dengan manubah tu pening ni. Yang sebut pula ustazah kan. La ilaha illallah. Sebut bagi betul ya ustazah. Selalulah saya duduk dengar. Inzal. Ala gambi yasta, inzal terus, pergi terus balong tu. Yasta tu pun berik menyacok. Nah, jaga elok. Sadah. Baris kena pergi betul. Inzil, turun ni baca bagi betul dah tu. Ngaji ni alhamdulillah kan. Baik. Ustazah kena ingat elok ni, malam-malam nak keluar seorang. Jangan duk keluar. Tadi saya jumpa ada orang ni nak tegur pun sagi takut pula dengan aku kan. Sekejap aku nak pergi jekah gitu kan.
Tengok. Takut tahan di sini. Naik sini. Tak pergi mana nak tahu. Dua orang. Jaga-jagalah kita ni orang perempuan duduk kat negara orang ni. Saya balik Turki baru ni, tengok dalam internet, buka internet balik Turki, perempuan Amerika mati di Turki, di Istanbul, baru mati kena bunuh. Bila buat kajian ni pun kata kena teksi, mandu teksi. Kita jangan nak buat yakin sangat lah kita 3 orang, 4 orang. 4 orang kita, dia seorang, kuat dia lagi. Dia sepak seorang-seorang tu, pergi tu 4 orang tu. Dia sepak seorang, 4 orang pensan. Jangan main-main. Orang perempuan ni dapat berani sungguh. Kita bila kita tegur, kita jumpa, kita tegur, dia nak kata jangan jaga tepi kain orang apa semua. Bukan jaga tepi kain. Nak jaga dalam kain, luar kain semua. Yang tepi kain saja. Tu kena jaga elok. Kalau ustaz-ustaz tegur tu, terimalah. Jangan duk marah lah. Yang selalunya hak yang duk main majlis-majlis macam ni biasanya boleh ditegur. Hak yang tak main tak boleh tegur tu. Kita tak dengar kita cakap ni. Jadi kalau tak dengar kita cakap, jadi masalah. Bila kita tegur tu, dia mula tu, ustaz siapa? Dia tak kenal aku. Keluar YouTube ni banyak, tak kenal. Ini abang ni saya pesan sungguh-sungguh ni. Ustaz kalau nak pergi mana pun malam-malam, ni pergi makrab pun sama juga. Suka keluar, dia ambil peluang. Tam-tam makrab ramai orang pekat kalut. Boleh keluar 2 orang keluar makrab. Tak payahlah buat gitu. Kalau ada musyrik, kalau nak keluar malam tu ada musyrik, boleh. Makrab pula lepas maghrib tu nak tutup dah. Yang kita gagah duk pergi cari kitab pun tu maghrib tu. Kalau tak pergi siang-siang pagi tu. Orang lelaki lain lah. Orang lelaki dia maf'ulun bih. Dia fa'il. Fa'il dia rafa', tak ada masalah. Ni hak maf'ulun bih jenis nasab ni masalah. Tak kena buat tu. Tu kena jaga elok, kena nasab lagi. Hak yang puak fa'il ni kerja rafa'. Lagi dia nasab sekali kan. Tak boleh buat apa-apa. Ni nak suruh jaga sungguh-sungguh ni. Bukan melawak juga lah, tapi nak pesan sungguh-sungguh tu ialah. Baik. Qala Abu Talha ana. Sayyidina Abu Talha kata saya yang tidak bersubuh semalam. Qala inzil, turun daripada perkataan inzil tu keluar habis semua. Fa nazala fi qabriha, maka Sayyidina Abu Talha pun turun. Di sini dalil kata boleh orang lelaki kalau kata tidak kena adik-beradik sekalipun dengan wanita tersebut, walaupun bukan mahram dia, dibenarkan oleh suami dan juga pihak wali ketika tersebut untuk turun, maka dibenarkan, tidak ada masalah. Dan pegang pada tempat yang dibenarkan pegang. Di kepala, di bahagian kaki, dibenarkan, tidak ada masalah. Dan pegang tempat-tempat lain lah. Tempat-tempat lain yang sensitif tu bahagian ni lah untuk ahli keluarga saja yang boleh pegang untuk letakkan. Ini maksudnya dalil tersebut dikeluarkan daripada hukum tersebut. Baik. Ala kuliah di sini maksudnya pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunnah dia begitu adabnya begitu. Bukanlah maksud kalau kata orang yang dalam keadaan dah bersetubuh semalam, dia turun dalam kubur pada hari tersebut dikira haram, tidak. Cuma adabnya begitu. Sebab tu kadang-kadang kita pergi ke kubur, tengok orang turun dalam kubur, kadang tu imam tanya masa depan mengaji hadis. Kadang dia pun tak tahu apa hadis mana. Dengar tok guru dulu kata. Kata turun hak yang tak subuh malam turun. Mana hadis ni? Syama'il. Tok guru dulu mengaji hadis, Syama'il baca. Kita Syama'il baca sekat. Tawawai payah baca malah aja. Lepas tu buka bab ni sikit. Tak baca satu-satu. Baca satu orang jumpa hadis. Ni ada hadis dia. Kalau tahu hadis ni dhaif ke? Dhaif ke apa semua pun dhaif, boleh untuk beramal. Beli kitab di Makrab tu ada kitab Hadisud Dhaif, tebal ni. Kita ada dhaif dan beramal dengan hadis dhaif. Baca kitab tu sampai muntah, baca. Hang kan tahu lepas tu boleh guna tak hadis dhaif. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Esok kita akan jumpa tu dia lah, di sebelah lah. Kita akan jumpa esok pula, esok malam. Dan kita akan sambung bahasan, insya-Allah akan habis esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Esok saya ingatkan malam esok ada kenduri